Selamat kembali semua ke saluran sentuhan kasih radio ya. Hari ini Alia Sofia ingin duduk berbual dan berterus terang dengan anda semua mengenai satu topik yang sering dibisikkan dengan penuh kebanggaan dalam kalangan kumpulan lelaki atau ketika mereka berborak kosong, tetapi pada masa yang sama, ia sebenarnya merupakan satu ketakutan yang tersembunyi jauh di sudut hati ramai wanita. Terdapat satu pepatah atau perumpamaan rakyat yang kedengaran berima, tetapi jika difikirkan secara mendalam, ia adalah kata-kata yang kasar dan sangat mudah mengguris perasaan. Iaitu perumpamaan yang mengatakan, lelaki itu ibarat kerbau, wanita itu ibarat sawah padi. Di dunia ini, hanya ada kerbau yang mati kepenatan kerana membajak sawah, tetapi tiada sawah yang rosak akibat dibajak. Pernahkah anda semua mendengar ayat ini? Alia Sofia yakin pasti anda pernah mendengarnya. Dan hari ini, Alia Sofia berada di sini untuk memberitahu anda semua supaya tolong hentikan pemikiran seperti itu sekarang juga. Itu adalah satu perumpamaan yang sangat berbahaya. Ia secara tidak sedar menanam corak pemikiran yang terpesong ke dalam minda kita bahawa lelaki dilahirkan untuk memikul beban, berkhidmat dan menjalankan tanggungjawab sehingga kehabisan tenaga barulah dipanggil lelaki sejati. Manakala wanita pula diibaratkan mempunyai tubuh badan tanpa had, tidak tahu erti sakit, tidak tahu erti penat dan mesti sentiasa bersedia untuk memberi maklum balas. Apakah realiti yang sebenarnya? Berapa pusingankah sebenarnya yang mampu ditanggung oleh seorang wanita dalam satu malam? Dan yang lebih penting, adakah angka-angka tersebut benar-benar kayu pengukur bagi sebuah kebahagiaan? Dalam video hari ini, Alia Sofia akan membawa anda semua mengupas masalah ini dari sudut pandang sains, psikologi dan seni hubungan intim yang bertamadun agar kita lebih memahami dan menghargai pasangan hidup kita ya. 1. Merungkai persoalan tentang kerbau dan sawah padi. Pertama sekali, mari kita memahaminya secara adil. Alia Sofia amat memahami bahawa tekanan yang dihadapi oleh lelaki bukanlah sedikit. Jerih perih jejaka sekalian bukan sahaja terletak pada mencari rezeki atau tanggungjawab sebagai ketua keluarga, tetapi ia juga merangkumi jangkaan yang tidak kelihatan daripada masyarakat. Lelaki selalunya tidak digalakkan untuk menunjukkan kelemahan mereka dan apabila berada di ranjang, tekanan tersebut bertukar menjadi satu keperluan untuk membuktikan kelakian mereka melalui tempoh masa dan jumlah pusingan round. Sebaliknya, wanita juga bukanlah makhluk gaib yang tidak akan pernah mencapai had kemampuan menanggung beban ya. Walau sehebat manapun tubuh wanita, ia masih mempunyai batas ketahanannya. Ada hari-hari di mana selepas habis bekerja dan terpaksa pula menguruskan kerja rumah, tubuh wanita berada dalam keadaan yang teramat penat sehingga rasa bagai nak putus nyawa. Ada ketika mereka menjadi sensitif akibat perubahan hormon, disentuh lembut pun sudah boleh membuatkan mereka berasa rimas dan tidak selesa. Dan yang paling penting di atas segalanya, wanita juga sama seperti lelaki. Kita mempunyai hak untuk berehat, hak untuk berasa selamat, dan hak untuk didengari. Tragedi terbesar bagi pasangan pada zaman ini ialah kurangnya komunikasi. Ramai lelaki membuat andaian sendiri bahawa asalkan dirinya mempunyai nafsu dan masih bertenaga, itu bermakna wanita juga mesti sentiasa bersedia. Manakala ramai wanita pula takut dilabel sebagai wanita yang dingin, tidak pandai melayan suami, atau takut menjatuhkan air muka suami, lalu memilih untuk berdiam diri dan menahan segala kesakitan. Kesunyian inilah yang mengubah kehidupan intim, yang sepatutnya menjadi ruang paling rapat dan paling rela untuk menyatukan dua jiwa, menjadi sekadar tempat untuk melunaskan tanggungjawab semata-mata, atau lebih teruk lagi, menjadi seperti bilik peperiksaan tahap kebolehan yang dipenuhi dengan tekanan. Semua, tolong ingat ya, kesediaan wanita untuk memberikan respons itu boleh berubah setiap hari. Ia bergantung pada waktu tidur, kitaran haid, tahap tekanan di tempat kerja, dan yang paling penting sekali ialah rasa selamat apabila berada di samping lelakinya. 2. Memahami mekanisme rangsangan wanita dengan betul agar hubungan intim tidak bertukar menjadi satu pertandingan yang meletihkan. Anda semua perlu memahami kitaran tindak balas seksual wanita.
Jika dilihat dari sudut fisiologi, ia biasanya melalui beberapa fasa berikut. Fasa rangsangan, excitement, fasa mendatar atau puncak kegairahan, plateau, fasa klimaks, orgasm, dan akhirnya fasa pemulihan, resolution. Walau bagaimanapun jangan anggap ini sebagai satu formula tetap umpama mesin ya. Setiap wanita adalah individu yang berbeza. Ada yang memasuki fase rangsangan dengan sangat pantas, tetapi ada juga yang memerlukan masa yang agak lama untuk merehatkan minda dan membangkitkan tubuh badannya. Apabila mendapat rangsangan yang betul dan keadaan mental yang tenang, tubuh wanita akan menunjukkan isyarat dengan jelas sekali. Rentak pernafasan menjadi lebih laju, jantung berdegup kencang, pipi kemerah-merahan dan kawasan alat sulit akan mula menghasilkan cecair pelincir. Alia Sofia ingin menegaskan di sini ya, kelembapan semula jadi itu adalah reaksi fisiologi. Ia adalah petanda bahawa tubuh sudah bersedia. Ia bukanlah penanda aras moral yang boleh digunakan untuk menilai sama ada wanita ini orang yang baik atau jahat, dan ia juga tidak akan sentiasa sama pada setiap masa. Dalam fase mendatar, apabila tahap emosi didorong memuncak, cara setiap orang merasai kenikmatan juga berbeza-beza. Ada wanita yang menyukai rangsangan luaran, ada yang lebih sensitif terhadap rangsangan dalaman, dan ada juga ramai wanita yang memerlukan gabungan segalanya. Bermula dari kata-kata manis, pandangan mata yang penuh kasih sayang, sehinggalah kepada rasa saling mempercayai yang sejati. Oleh itu, para jejaka, janganlah cuba menggunakan satu teknik atau petua yang sama pada semua orang ya, kerana ia selalunya tidak tepat dan hanya akan menambahkan tekanan yang sia-sia. Perkara paling penting di tahap ini ialah pemerhatian. Tolong ambil perhatian terhadap reaksi balas pasangan anda. Jika anda melihat dahinya berkerut, tubuhnya mengeras, atau kelihatan seolah-olah memaksa diri, itu mempunyai kebarangkalian yang tinggi sebagai isyarat rasa pedih atau ketidakselesaan. Pada waktu ini, tolong perlahankan rentak, ubah posisi, gunakan gel pelincir tambahan, atau berhentilah rehat seketika. Jangan sesekali berfikir bahawa sakit sikit je, nanti biasalah tu. Kesakitan bukanlah sesuatu yang perlu ditahan secara paksa, dan ia sama sekali bukan bukti cinta atau pengorbanan apapun. 3. Hakikat tentang klimaks dan soalan berapa pusingan baru cukup. Ramai yang terlalu taksub dengan matlamat terakhir, iaitu mencapai titik klimaks, orgasm. Apabila ia berlaku, ia adalah satu perasaan yang menakjubkan yang merebak ke seluruh tubuh, disusuli dengan pengecutan otot yang berentak. Tetapi bukan semua orang boleh sampai ke tahap itu dengan cara yang sama, masa yang sama, atau tahap intensiti yang sama. Ada yang sampai ke garisan penamat dengan cepat, ada yang mengambil masa yang lama, dan terdapat banyak kali di mana dalam hubungan intim itu wanita tidak mencapai klimaks langsung, dan itu adalah satu perkara yang sangat normal. Ia tidak bermakna dia mempunyai masalah atau anda tidak hebat ya. Pencapaian titik klimaks sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Jika dia sedang bimbang tentang kerja, tentang anak-anak, atau berasa tidak selamat dalam perhubungan, untuk mencapai klimaks akan menjadi satu perkara yang sangat sukar. Daripada melihat pencapaian klimaks sebagai satu matlamat wajib atau sebagai KPI, petunjuk prestasi utama dalam hubungan intim, pakar seksologi menasihatkan agar kita lebih fokus kepada keselesaan, keseronokan dan hubungan emosi. Apabila kedua-dua belah pihak mengurangkan tekanan bahawa mereka harus menghantar tugasan dengan hasil yang menepati sasaran, tubuh secara automatik akan menjadi lebih tenang dan memberikan respons yang baik secara semula jadi. Kembali kepada soalan sensitif ini. Adakah melakukan hubungan intim banyak pusingan dalam satu malam memberi kesan kepada kesihatan? Jawapan yang paling jujur ialah bergantung kepada individu ya. Ia bergantung pada keadaan fizikal, tahap kehairahan dan yang paling utama ialah keadaan bahagian intim wanita. Secara mekanikal, hubungan intim akan menghasilkan geseran pada mukosa faraj. Walaupun lapisan mukosa ini sangat anjal, ia bukanlah kebal dan tidak boleh tercedera. Jika anda terus melancarkan serangan bertubi-tubi ketika tubuh wanita masih belum sempat pulih, manakala air pelincirnya sudah kering, risiko untuk berlakunya melecet, keringsaan,
atau rasa pedih yang membakar adalah sangat tinggi. Lebih teruk lagi, melakukan hubungan intim dengan kekerapan yang terlalu tinggi tanpa penjagaan kebersihan yang betul akan meningkatkan lagi risiko keradangan kuman serta jangkitan saluran kencing (UTI) bagi para wanita. Jika sudah sampai ke tahap itu, apakah lagi maknanya angka jumlah pusingan tersebut? Sedangkan wanita anda terpaksa berhadapan dengan kesakitan dan keperitan pada keesokan harinya. Oleh itu, dengarlah bahasa tubuhnya dan utamakan keselamatan sebelum mengejar angka-angka yang tidak masuk akal itu. Ada yang bertanya kepada Alia Sofia, adakah berbahaya jika mencapai klimaks berkali-kali? Secara umumnya, mencapai klimaks adalah satu tindak balas semula jadi dan ia bermanfaat. Ia membantu mengurangkan tekanan dan membuatkan anda tidur lebih lena. Walau bagaimanapun, jika usaha mengejar klimaks itu menyebabkan tubuh menjadi terlalu letih, pitam, pening kepala, sakit di bahagian pelvis, atau jika anda mempunyai sejarah penyakit kardiovaskular, anda perlu sangat berhati-hati. Apa yang patut dielakkan bukanlah nikmat klimaks itu sendiri, tetapi memaksa tubuh sehingga melebihi head serta mengabaikan isyarat kecemasan dari tubuh anda sendiri. 4. Seni aftercare, penjagaan selepas hubungan intim. Inilah bahagian yang Alia Sofia dapati 90% pasangan, terutamanya golongan suami, sering terlepas pandang. Selepas melepasi titik kemuncak, tubuh akan memasuki fase pemulihan. Kadar denyutan jantung dan pernafasan akan beransur-ansur kembali normal dan otot akan mula rilaks. Inilah waktu di mana wanita berasa paling lemah, sensitif dan sangat mendambakan perlindungan serta belayan. Tolong jangan terus pusing belakang untuk tidur atau capai telefon bimbit anda ya. Sikap membelai, penjagaan dan keprihatinan yang kecil seperti mengambilkan segelas air suam, menyelimutkannya, atau berbual secara berbisik pada waktu ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ia membantu mengukuhkan rasa keintiman, menghapus rasa dingin atau perasaan kosong selepas berhubungan intim. Bagi kebanyakan wanita, kelembutan selepas selesai misi kadangkala lebih penting daripada fase pemanasan, foreplay, itu sendiri. Ia adalah mesej paling berkuasa yang memberitahunya bahawa abang hargai sayang, abang cintakan sayang. Abang bukan sekadar datang kerana nak melepaskan nafsu semata-mata. Itulah taraf seorang lelaki yang benar-benar memahami dan menghargai pasangannya. Rakan-rakan yang disayangi sekalian, sebagai penutup, Alia Sofia ingin berpesan bahawa baik lelaki mahupun wanita, masing-masing mempunyai kepenatan dan bebanan tersendiri dan masing-masing juga mempunyai had batas yang perlu dihormati oleh satu sama lain. Lelaki tidak sepatutnya merendahkan nilai diri mereka menjadi seekor kerbau yang mesti menahan beban sehingga mati kepenatan. Dan begitu juga wanita tidak seharusnya dianggap sebagai sebidang sawah yang direndahkan nilainya menjadi sekadar alat untuk berkhidmat. Kehidupan seksual yang sihat dan bertamadun tidak dibina di atas dasar sejauh mana kesabaran sebelah pihak semata-mata. Sebaliknya ia perlu dibina di atas dasar kerelaan hati, rasa saling menghormati dan komunikasi. Ubahlah corak pemikiran anda ya. Janganlah menjadi kerbau yang hanya tahu membajak sawah. Sebaliknya jadilah seorang tukang kebun yang berdedikasi menjaga dan membelai taman cinta anda dengan penuh kefahaman, melalui kesudian untuk mendengar keperluan, kerisauan dan juga batas kemampuan masing-masing. Apabila dua orang boleh membuka hati dan berterus terang, hari ini saya rasa sangat penat, atau abang nak cuba buat macam ni, sayang rasa macam mana? Barulah anda berdua akan menemui rentak yang paling serasi bersama. Dan percayalah pada Alia Sofia, apabila minda berada dalam keadaan selesa dan rasa diri dihargai, kualiti satu pusingan hubungan intim itu akan bernilai jauh lebih bermakna berbanding jumlah pusingan yang tidak terhitung pada malam yang penuh dengan keletihan dan paksaan. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar perkongsian dari lubuk hati Alia Sofia pada hari ini ya. Diharapkan video ini dapat membantu anda semua, tidak kiralah lelaki mahupun wanita, untuk mendapat perspektif baharu yang lebih terbuka dan lebih manusiawi mengenai urusan di bilik tidur.
Jika anda semua merasakan video ini bermanfaat dan ingin terus mencari petua tambahan dalam memelihara kehangatan cinta dalam perkahwinan yang bertamadun dan halus bersama Alia Sofia, jangan teragak-agak untuk menekan butang langgan, subscribe saluran Sentuhan Kasih Radio di bawah ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng notifikasi agar anda tidak terlepas video bual bicara dan luahan hati di episod yang akan datang. Semoga anda semua sentiasa menemui keserasian dan kebahagiaan dalam melayari bahtera cinta. Selamat tinggal.